السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, dan mudah-mudahan Allah terus berikan kepada kita nikmat yang sedia ada ini dengan Allah tambah nikmat yang baru atas sebab kita bersyukur dan sesungguhnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya bersyukur dan terima kasih atas masa yang ada ni tuan-tuan. Kalau nak kira, kalau tak ada kuliah malam ni, balik tidur dah ni. Hari ni seharian program tu datang sini, datang sampai awal, menumpang semangat tuan-tuan mengaji. Jadi terbawa kita sekali. Alhamdulillah. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ni kita masuk muka surat 87, betul. Siapa yang ada buku, muka surat 87, babak ke-27. Asam garam 27, tajuknya isteri-isteri berpakat mendesak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tajuk tu agak kontroversi pun ya. Apa cerita ni? Hadisnya pendek dan di bawah tajuk ini ada dua hadis, dua riwayat yang mana kisahnya ataupun isunya isu yang sama. Hadis pertama pendek sahaja sebagai nak ambil nas Arabnya. Hadis yang kedua saya bawakan terjemahannya sahaja tuan-tuan. InsyaAllah saya duk kira-kira kita akan hanya tumpukan pada hadis ini saja untuk pertemuan malam ni. Baik, asam garam 27. Isteri-isteri berpakat mendesak Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Anas qala Umar radhiyallahu anhu. Hadis ini riwayat Sayyidina Anas pula dia riwayat daripada sahabat yang lain pula. Kadang jarang kita dengar kan, sahabat Nabi riwayat daripada sahabat Nabi yang lain. Nanti kita ada beberapa tempat yang begitu, kadang sampai 3. Sahabat pertama riwayat daripada sahabat kedua riwayat daripada sahabat yang ketiga. Mereka menjaga amanah tuan-tuan, ilmu ini. Kalau mereka tak dengar langsung daripada Rasulullah, mereka tak sebutlah. Ada perbincangan dia berkenaan tadlis, itu di tempat yang lain. Ini Sayyidina Anas, dia berkata bahawa Sayyidina Umar pernah berkata, ijtama'a nisa'un Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ghirati alaih. Pernah Sayyidina Umar kata, pernah para isteri berpakat melakukan sesuatu yang menunjukkan ketidakpuasan hati terhadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini terjemahan yang mampu saya bawa pada masa buat buku inilah. Terjemah kepada perkataan ijtama'an nisa'un Nabi fi al-ghirati alaih. Ghirah, kecemburuan boleh masuk, ketidakpuasan hati boleh masuk. Sayyidina Umar kata pernah ada ketika isteri-isteri Nabi ni berpakat, ijtama'a, berkumpul, berpakat sama mereka buat sesuatu pada Nabi, al-ghirah alaih, buat sesuatu apa tu, ketidakpuasan hati, lancarkan, sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ceritanya panjang, ni versi yang ringkas. Faqultu lahun, Sayyidina Umar tahu cerita tu, hal itu kerana salah seorang daripada isteri Nabi tu anak dia sendiri, dan kita tahu bahawa Sayyidina Umar pernah menasihati anak dia tentang jaga akhlak dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan minta itu ini kan. Sampai Sayyidina Umar kata, aku berkata kepada mereka, bukan seorang, anak dia seorang, semua isteri Nabi, asa rabbuhu in talaqakunna an yubdilahu azwajan khairan minkun fanazalat hadhihi al-ayah. Aku berkata kepada mereka, entah-entah boleh jadi nanti Allah, saya terjemah begini, andai baginda menceraikan kamu semua nanti, dia, yakni Allah akan gantikan untuk baginda isteri-isteri yang lebih baik daripada kamu semua. Selepas itu turun ayat tu.
Hadis riwayat Al-Bukhari, Imam Bukhari letak dalam kitab tafsir dalam bab surah At-Tahrim ayat 5, tuan-tuan. Menarik, tuan-tuan. Ini ayat Quran, kita baca surah At-Tahrim ayat 5, ini ayat Quran. Tetapi secara asalnya ia ialah sebutan atau bicara manusia. Kata-kata Sayyidina Umar bin Al-Khattab, tetapi Allah angkat kata-kata Sayyidina Umar bin Al-Khattab itu menjadi ayat Quran. Dan ini ada perbincangan di sudut ilmiah. Orang orientalis, mengkaji, mereka jumpa, mereka kata Al-Quran ini antara ayat rekaan Muhammad dan juga kata-kata sahabat-sahabat dia. Kita jawab macam mana, tuan-tuan? Tengok ni antara bukti. Bukan kata-kata Allah, kata-kata Umar. Kita pun kata, tak. Sayyidina Umar kata. Tapi yang turun wahyu kepada Nabi, orang kata takdirnya sama dengan kata-kata yang Sayyidina Umar. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Baik, menarik. Itu hadis yang pendeknya. Kita akan baca riwayat yang kedua yang lebih panjang insya-Allah. Semua sebelum pada itu, tuan-tuan rahmati Allah, kebetulan di tempat yang lain ada, saya mengajar asam garam juga, ada seorang jemaah mesej kat saya, dia orang kata hantar link kuliah ustaz lain di tempat itu jugalah. Saya tak ada masa kita nak tengok kita apa ceritanya, nak suruh komen pasal apa. Dia kata, ustaz ni kata kita antara ayat dia lah, kita tidak boleh menyama tarafkan atau kita tak boleh samakan rumah tangga Nabi dengan rumah tangga kita. Apa respon ustaz? Allah kata, kadang ni tak elok juga nak laga-laga kan. Tapi tak tahu dituju kepada siapa. Kita respon cara saya biasalah, ni macam nak kena kat aku ni kan. Kita tak boleh nak samakan rumah tangga kita dengan rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, apa pandangan tuan-tuan? Kita tak boleh nak samakan rumah tangga kita dengan rumah tangga Nabi. Sekali dengar macam mana, tuan-tuan? Ni macam ada kaitan dengan pengajian kita ni kan. Pasal rumah tangga Nabi ni nak kena ke apa? Wallahualam, saya tak dengar kuliah itu. Cuma saya jawab, saya kata kena diperincikan. Kalau maksudnya tak boleh, kita tak boleh nak sama, maksudnya sama lekeh lah. Hai, rumah tangga Nabi ni rumah tangga sama lekeh. Rumah tangga kita lekeh, tuan-tuan, bergaduh sini. Itu betul. Itu betul. Takkan sama nilai orang kata rumah tangga kita ni dengan rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana takkan sama diri kita dengan diri Nabi, dan takkan sama diri isteri kita dengan diri Ummul Mukminin. Takkan sama, betul. Tapi yang samanya ialah realiti ujian rumah tangga itu sebagaimana kita lalui juga Nabi lalui. Itu kita tak boleh nak nafi. Tak boleh nak kata tak boleh kata begitu. Tak boleh kata yang sebagai kita belajar ni tak boleh kata. Tak boleh, itu realiti. Bahkan Allah sebut dalam Al-Quran kan. Tuan-tuan tengok ayat ini sendiri, surah At-Tahrim. Kalau kita pergi berapa isu yang dibawa di situ, masuk ke ayat yang kelima ni, terus Allah kata, tuan-tuan rasa tak ada sesuatu Allah sebut, asa rabbuhu in talaqakunna an yubdilahu azwajan khairan minkun. Boleh jadi nanti Tuhannya, kalau betul lah Muhammad itu menceraikan kamu, Allah akan ganti dengan isteri yang lebih baik daripada kamu. Maknanya situ tu ada benda kan, ada benda yang tak kena ketika itu para isteri Nabi buat, sampailah mungkin Nabi berkira ataupun boleh sampai pada tahap Nabi ceraikan mereka. Andai berlaku betul Nabi ceraikan mereka, Allah ganti dengan isteri yang lebih baik. Maknanya situ ada sedikit sebanyak konflik kan rumah tangga. Maka tak boleh kita nak kata jangan jangan sebut hal-hal ini. Quran sebut, tuan-tuan Allah. Yang ni saya respon lah secara umum, orang kata luah kepada tuan-tuan lah. Untuk kita menekuni, tuan-tuan Allah, secara tidak langsung Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ilmu, tuan. Bukan sekadar dengan emosi, pahala dan sebagainya, tuan-tuan. Sebab itu kita akan tengok apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat kan, bagian ujian iman itu terjadi. Nabi wafat,
yang tinggal berapa saja sahabat Nabi yang awal berjuang Nabi di Mekah, di Madinah, di Mekah dan juga di Taif rezekinya. Nah, selain daripada itu teruji kan sampai kita ikut Nabi yang lain, sampai ni tak ikut Islam yang sebenarnya. Sebab itu dah ucapan asal atau ucapan awal Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kata, apa dia kata? Wa may ya'budu Muhammad fa innahu qad mat. Itu perkataan itu mesti membayangkan apa yang berlaku. Sayyidina Abu Bakar kata apa? Siapa yang menyembah, yang memuja Muhammad, Muhammad dah tak ada. Makna kata tuan-tuan, masa tu memang ada pandang tinggi Muhammad. Sampai tahu, Muhammad hebat gini-gini. Lalu apabila Nabi itu tidak ada, nah, tu uji iman tu. Tu yang cari Nabi lain apa semua itu kan. Sebaliknya kita mengikut Nabi SAW, mencintai Nabi SAW atasnya peranan Nabi sebagai Khalilullah, sebagai Rasulullah, itu kita sayang tuan-tuan. Sebagaimana Ummu Aiman, Ummu Aiman tak ada Allah, saya kata kita sayang macam mana kita kepada Nabi SAW, takkan sampai sayang kita tu setaraf sayang Ummu Aiman. Dia ada masa Nabi lahir, dia ada juga masa Nabi dah tak ada. Saya duduk tengok baca, saya setakat ni lah berdasarkan riwayat yang menyokong satu-satunya. Mungkin ada orang lain, tapi riwayat yang kita boleh sebut dengan yakin satu-satunya sahabat yang ada ketika Nabi lahir dan ada ketika Nabi wafat, Ummu Aiman. Kalau tuan-tuan tengok sahabat Nabi yang lain, ada yang ada ketika Nabi lahir kan, tapi umur tak panjang, meninggal kan. Ada yang kebanyakannya ada ketika Nabi wafat, tapi masa Nabi lahir tak ada lagi, tak tahu pun connection Muhammad ni akan jadi Rasul, tak ada pun. Tapi Ummu Aiman, Nabi lahir dia dah ada, dia dah duduk dalam keluarga Nabi, dah jadi hamba Nabi. Nabi tak ada, dia dah ni tuan. Dan Nabi mengangkat Ummu Aiman sebagai ibu. Nabi bahasakan Ummu Aiman ibu kan. Sebab itu dalam buku, panjang umur tuan-tuan, kita habis buku 1, masuk buku 2, masuk buku 3, kita terokai lebih mendalam lagi tentang ahli keluarga Nabi SAW ini, termasuk oleh Ummu Aiman. Kita baca hadis-hadis Nabi dengan Ummu Aiman ialah dengan gambaran Nabi ataupun seorang anak kepada seorang ibu tuan-tuan. Itu Ummu Aiman taraf dia begitu. Saya nak kata begini, apabila Nabi meninggal tuan-tuan, Abu Bakar, Umar kan, satu hari Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar ajak Sayyidina Umar, jom kita ziarah nazuru Ummu Aiman kama sebagaimana Rasulullah ziarah. Jom kita ziarah Ummu Aiman sebagaimana dulu Nabi ziarah. Ni sunnah yang diikuti. Lalu apabila pergi jumpa orang tua Ummu Aiman itu, Ummu Aiman menangis. Ni kita ringkaskan cerita. Ni ada dalam Bukhari. Ringkaskan cerita, Ummu Aiman menangis tu, jadi pujuklah dua orang ni, Abu Bakar dan Umar pujuk, jangan ibu menangis gini-gini kan, takkan tak redha Nabi dah pergi gini-gini. Ummu Aiman jawab apa tuan-tuan kan, aku bukannya tak tahu, aku bukannya tak redha dengan kepergian Nabi, dengan apa, bukan sebab tu, bukan menangis tu sebab sedih kenapa kau pergi dulu, tak ada tuan-tuan. Emosi dia sedih lah, tapi bukan itu yang sebab dia menangis ketika itu. Aku menangis kerana qad inqata'al wahyu. Aku menangis kerana sekarang ni wahyu dah terputus. Abu Bakar dengar, Umar dengar, tiga-tiga pakat menangis tuan. Mahabbah, perasaan cinta yang mendasari Ummu Aiman dan para sahabat Nabi ketika itu, dia lebih daripada perasaan emosi manusia semata-mata. Dia pergi kepada tengok jasa Nabi SAW. Nabi tak ada, dia sedih sebagai manusia, kita sebagai anak, ni sebagai ketua kita akan sedih. Tapi yang kita rasa kehilangan lagi ialah orang kata panduan agama itu, agama sendiri. Hubungan dengan langit itu terputus. Inqata'al wahyu, dah terputus dah wahyu. Itu benda besar daripada Nabi SAW. Tuan-tuan rahmat Allah, saya nak sebut tadi, cinta kita pada Nabi SAW mesti didasari dengan ilmu. Maka apabila dengan ilmu, kita akan lagi terbuka, lagi nampak tuan-tuan, dan tidak ada alergi pada benda yang tak sepatutnya. Tuan-tuan, baik kita teruskan pengajian insya-Allah. Itu cerita dia. Dan tentu tuan-tuan nak tahu apa cerita ni sampai Sayyidina Umar kata begitu, sampai isteri Nabi berkumpul nak kenakan Nabi ni. Kisah ini tuan-tuan kita akan jumpa di hujung buku ni. Isu terakhir dalam buku ini, isu yang ni kita akan baca dengan lebih panjang.
Cuma yang ni sebagai pengenalan untuk kita nak letakkan satu asas bahawa berlaku ataupun antara ujian rumah tangga yang Nabi lalui ini, iaitu Nabi sebagai suami ada ketika isteri desak kan. Jadi tak tahu tuan-tuan kalau tanya pernah tak berlaku pada kita, kita rasa Allah rasa stres pada isteri kita, duk tekan abang no. Saya biasa kena juga lah tuan-tuan, bukan salah isteri, ni salah saya. Kita tak nak sebut kita tak patut, saya lah benda kita tangguh. Yang ni yang sebutlah yang baru ni, baiki pintu dekat 2-3 minggu tuan, pintu tak baiki. Lepas tambah saya nak pergi dah lepas bulan 10 nak pergi ni, isi sebut lagi abang ni ingat abang nak tinggal nanti pintu tak berkunci tuan. So, bagi tahu habis kan, tuan-tuan orang baik-baik tak apa. Pintu saya tak boleh lock tuan. Mungkin ada pintu grill boleh kunci, tak boleh kot patah dia punya ansel tu. Padahal benda mudah ya. Pagi tadi duk tekan lagi, saya pun buka tadi pasar dah tuan. Nak cari orang juga, nak kata begitu. Tapi kita sibuk lah apa, desakan tu ada tuan. Orang dia kerja dia betul lah tu kan. Cuma kita rasa terdesak, rasa tertekan, dan taklah sampai kita kata bini aku ni tak hormat aku ni. Tahulah adakah sampai kita nak marah isteri kita. Tahulah abang tahulah kan. Adakah begitu? Tak tuan-tuan. Ni biasalah ujian rumah dan Nabi lalui. Cuma beza beza ujian yang Nabi lalui atau kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya isteri desak kita, si push kita atas salah kita kan. Yang ni yang Nabi lalui ni bukan atas salah Nabi, tapi disebabkan isteri Nabi itu sendiri lah. Secara bandingannya Nabi dan isteri Nabi, sudah tentu Nabi lebih mulia, lebih orang kata berakhlak tuan. Tapi isteri Nabi manusia terbaik juga, taklah sampai taraf Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara umumnya apa tuan-tuan, para isteri Nabi ni ijtima' berkumpul nak desak Nabi ni, ini berlaku era ataupun di tahun-tahun terakhir Nabi di Madinah. Saya sebut tuan-tuan, untuk nak tuan-tuan nampak 10 tahun terakhir kehidupan Nabi di Madinah itu kena pecah kepada dua. Satu, tahun-tahun pertama ini fasa susah. Nabi mula-mula hijrah Madinah, Nabi baru nak bina keluarga ini fasa susah tuan-tuan. Kemudian masuk fasa senang, iaitu selepas perang Khandaq, selepas perang Khaybar. Ini disebut dalam surah Al-Ahzab tu, dia Allah bagi satu pemisah timeline. Lepas pada fasa tu, terutamanya lepas perang Khaybar, fasa senang. Sahabat Nabi menghadapi atau menerima keadaan yang senang tuan-tuan. Ketika itulah para sahabat Nabi mengarahkan semua sahabat Muhajirin pulangkan semula hak tanah kebun yang diberikan oleh sahabat Ansar. Sebab masa tu mereka dah dapat dah, Nabi bagi tanah masing-masing. Fasa senang tuan-tuan. Jadi isteri Nabi masa fasa senang itu, isteri Nabi berlaku desakan. Mudah ceritanya, desakan nak suruh minta Nabi naik taraf lah. Naik taraf kehidupan. Tengok orang lain, jiran tukar rumah kan, bertukar sofa, ni tukar kereta. Tengok kehidupan dia dengan mereka dengan Nabi, duk tahu tu lah kata. Mari perasaan juga. Itu yang mereka duk desak Nabi SAW, dan Nabi sangat terasa. Dan ini Allah sebut dalam Al-Quran dalam surah At-Tahrim ini. Sampailah Sayyidina Umar kata, kalaulah Nabi betul-betul cerai kamu semua ni, Allah ganti dengan isteri lebih baik daripada kamu. Nak begitulah kan. Ini tuan-tuan, dan perinciannya kita akan pelajari dalam pertemuan insya-Allah panjang umur tuan-tuan habis buku ni nanti insya-Allah. Baik, jelas tuan-tuan dah. Itu asas dia dalam ambil pengajaran berkenaan dengan rumah tangga. Mari kita baca hadis yang kedua, yang apabila kita baca saya merasakan membawa kita berikan tumpuan di luar sedikit daripada ni. Ada isu yang lebih lain tuan-tuan. Hadis yang kedua, riwayat ini lebih panjang. Anas menceritakan bahawa Umar pernah berkata, wafaqtu, aku telah menepati kehendak Tuhanku dalam 3 perkara, atau kata Tuhanku bersetuju denganku dalam 3 perkara. Perkataan yang lain tuan-tuan. Sayyidina Umar kata, pertama,
Dia tak sebut, dalam riwayat tak sebut pertama. Saya buat kurungan pertama perkara. Ada 3 perkara yang Sayyidina Umar kata, apa yang aku anggap, apa yang aku rasa tu kena dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, aku pernah kata, wahai Rasulullah, kalaulah tuan boleh jadikan maqam Ibrahim sebagai tempat salat. Turun ayat tuan-tuan. Surah Al-Baqarah ayat 125. Saya buat catatan kat sini. Al-Baqarah 125. Apa ayat tu yang turun yang kena dengan kata-kata Sayyidina Umar? Sayyidina Umar kata, wahai Rasulullah, kalaulah tuan boleh jadikan maqam Ibrahim sebagai tempat solat. Turun ayat Al-Baqarah 125, ayatnya berbunyi, wa id ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Dan jadikanlah maqam Ibrahim sebagai tempat solat, tuan-tuan. Baik. Itu yang pertama. Bila tuan-tuan peristiwa ni berlaku? Peristiwa ini berlaku masa Haji Wada', tak silap saya kena pastikan. Haji Wada' ke? Tuan-tuan boleh betulkan. Haji Wada' ataupun umrah qada tak, Fathu Makkah. Saya tak ingat antara Fathu Makkah ataupun Haji Wada'. Sayyidina Umar ketika itu, sebelum pada itu, orang salat ke Kaabah secara bayangannya tanpa tempat yang khusus, yang menghadaplah mana-mana kan. Lalu Sayyidina Umar dia fikir, kalaulah jadikan maqam Ibrahim sebagai tempat solat, maksud tempat kita duduk kat situ untuk sebagai pilihan utamanya, turun ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan sehingga pada hari ini begitu kan. Kita lepas pada tawaf kan, habis tawaf disunatkan sunat tawaf 2 rakaat. Kat mana kita akan cari tempat tu? Mana-mana pun tak kisah. Yang sunatnya di belakang maqam Ibrahim kan. Kaabah kita boleh solat sebelah sana, sebelah depan, sebelah sana. Tapi yang sunatnya kita solat menghadap Kaabah. Tapi di tengah-tengah tu maqam Ibrahim ya, tu. Itu asal mari daripada perasaan Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Jadi sejak itu Nabi SAW kalau solat, boleh solat mana-mana, tapi pilih solat menghadap maqam Ibrahim sekaligus menghadap Kaabah, tuan. Right. Dia ada perbincangan kedudukan maqam Ibrahim yang sebenar tu asal kat mana. Yang ni ada riwayat yang saya ingat agak panjang, agak berlaku khilaf. Satu pendapat kata asalnya maqam Ibrahim. Sebelum tu tuan-tuan, maqam Ibrahim ni bukan, tuan-tuan tahulah, bukan kubur kan. Dia maqam, dia batu. Batu tempat Nabi Ibrahim berpijak. Wallahu alam, tuan-tuan dengar tak? Pernah dengar kisah tu, dakwaan yang mengatakan maqam Ibrahim tu dia jadi macam lift kan. Nabi Ibrahim dah angkat, lepas tu duduk nak naik atas, naik macam lift kan. Pernah dengar tuan-tuan? Pernah dengar? Tak dengar? Ni kalau mutawif biasa akan cerita maqam Ibrahim asal dia batu. Satu dikatakan bahawa maqam Ibrahim itu batu dari syurga. Itu betul. Mana ada hadis. Inna ruk wal maqam yaqutatan min yaqutil jannah. Ni hadis dari Ahmad ada. Maksud kata ada riwayat tu ada. Sesungguhnya ar-rukun yang merujuk kepada Hajar al-Aswad dan juga batu maqam Ibrahim itu 2 yakut, 2 batu permata daripada syurga. Kalau Allah laulam tamasallahu nurahuma, andai sekiranya Allah tak malapkan cahaya, gemerlapan 2 batu tu, nescaya akan cemerlang, akan menyinar cahaya dia sampai kiamat, tuan-tuan, ke timur dan barat. Tapi Allah turunkan ke bumi ni dengan Allah malapkan cahaya dia, jadilah batu biasa begitu. Itu kalau orang kata itu dakwaan tu, ya tuan-tuan, ada riwayat lah. Baik. Yang berikut dakwaan mengatakan bahawa maqam Ibrahim batu tu dia sifat dia floating. Sifat terapung. Gunanya Nabi Ibrahim masa nak bina Kaabah mula-mula tu dah tak sampai dah, susun batu-batu tak sampai, naik atas maqam tu, naik lift atas itu. Saya cuba cari maklumat tentang itu. Mari dari mana benda ni ghaibiyat. Dan apatah lagi kita tengok daripada hari ini, maqam Ibrahim duduk situ lah. Tak ada floating, memang duduk situ. Duduk situ keadaannya. Mana kita ada sumber. Dakwaan itu mesti kena ada sumber. Kena ada riwayat.
Dan riwayat itu ada tuan-tuan. Riwayat itu ada. Cuma kekuatan, kesahihan riwayat itu yang dipertikaikan. Riwayat itu ada. Kalau tanya saya, wallahu alam, saya kata kalau saya tak percaya pun tak apa tuan, jangan marah. Sebab apabila kita baca sirah, kebetulan saya dah buat kajian tentang sirah, sejarah Mekah dan Madinah, kita akan tahu sumber asal riwayat-riwayat tentang ni. Kalau sejarah Mekah, dia ada dua kitab paling induk. Kitab Al-Azraqi, Akhbar Mekah Al-Azraqi, dengan Akhbar Mekah Al-Fakihi. Semua riwayat tu ada dalam tu tuan-tuan. Cuma mari kita kemudian untuk nilai macam mana. Ulama yang asal buat tu Al-Azraqi, Abu Walid Al-Azraqi dan Al-Fakihi, mereka dah laksanakan amanah mereka. Semua riwayat tentang Kaabah, tentang Rasul, mereka dah kumpul riwayat. Kita mari kemudian ni kita nilai yang mana boleh ambil, mana tak boleh. Riwayat tu ada dalam tu tuan-tuan. Tapi dalam masa yang sama diceritakan riwayat sebut macam mana sejarah pembinaan Kaabah itu sampai. Allah alam tuan-tuan. Kaabah dari segi ketinggian pada masa Nabi Ibrahim mula-mula bina tuan-tuan, tak sampai tinggi zaman kita ni. Kita ni 18 kaki, berapa meter ke atas tuan-tuan. Memang tinggi Kaabah kita ni. Nah, pada tinggi dalam sejarah. Sejarah Kaabah. Kaabah asal yang Nabi Ibrahim bina itu, dia tinggi tapi tinggi sikit daripada kita, daripada tubuh biasa manusia. Dan maka Ibrahim cukup untuk Nabi Ibrahim naik ke makam, ke bawah batu tu untuk nak letak batu. Itu tuan-tuan. Sebab kita baca sejarah, tuan-tuan nak baca sejarah ni, tuan-tuan paling mudah rujuk buku Dr. Abdul Basit. Dr. Basit kita tu sejarah Mekah ada. Boleh baca, boleh baik. Tuan-tuan akan relate. Nah, rupanya Nabi Ibrahim mula-mula buat Kaabah. Kemudian dia akan cerita zaman Quraisy, apabila dia bina semula Kaabah, apabila kena banjir, dinaikkan beberapa hasta. Itu pembinaan, aku kata usaha untuk tinggi karya pertama. Lebih tinggi berapa hasta daripada binaan asal Nabi Ibrahim. Situ yang start tinggi. Kemudian mari zaman, sebab apa nak ditinggikan, ada cerita dia. Sebab sebelum pada itu Kaabah bukan setakat ditinggikan dan diletakkan atap. Atap maksud kata ada penutup. Sebelum zaman Nabi, sebelum zaman tu, zaman Nabi Ibrahim mula-mula buat Kaabah, dia petak, kita kata betul, petak terbuka atas tu, dan tinggi pun lebih kurang begitu. Berlaku kecurian. Sebab Kaabah tu tempat orang simpan, orang wakafkan harta, pemas apa, orang simpan dalam tu. Orang masuk curi, panjat curi. Jadi Quraisy, sebab apa dia nak tu, dia tinggikan pintu, dia naikkan dinding, dan dia tutup ada saqaf itu untuk nak elak benda tu. Mana permulaan tinggi tempat tu tuan-tuan. Mari zaman, saya tak ingat zaman Ibnu Zubair ataupun kemudian ditinggikan lagi. Dan ketinggian itu sekali ganda daripada yang zaman Quraisy, dan itu yang kekal sampai hari ini. Makna tuan-tuan rahmat Allah, saya nak sebut tadi, batu makam tu floating tu kat mana? Dia logik apabila kita bayang bahawa Kaabah tu tinggi, ketinggian hari ni. Logiklah batu tu boleh floating. Ya. Tapi Kaabah asal tidak begitu. Wallahu alam, tu cerita. Kenapa sampai ke sana tuan-tuan? Baik, kemudian maqam Ibrahim. Tempat asal maqam Ibrahim. Riwayat sebut maqam Ibrahim asalnya dia duduk di tepi Kaabah tu sendiri. Di sebelah pintu, kalau ini pintu Kaabah, sebelah sini multazam kan, antara Hajar Aswad ke pintu tu ada dalam 2 meter, itu multazam. Di sebelah pintu sebelah sini, itu maqam Ibrahim. Pendek kata tuan-tuan, yang pada hari ini maqam Ibrahim sejajar, maqam Ibrahim ini rapat ke Kaabah, itulah tempat asal dia. Pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua mengatakan tempat asal maqam Ibrahim yang itulah, tempat yang sedia sekarang ni lah. Itu dia tuan-tuan. Jadi saya sebut begini, kenapa nak tahu tempat asal maqam Ibrahim tu kat mana. Yang ambil pandangan pertama pun tak apa, pandangan kedua pun okey tuan-tuan rahmatullah. Dan kita tahu tuan-tuan rahmat Allah, pada tahun 80-an atau 70-an ada perbincangan untuk nak dialihkan lagi maqam. Sebab zaman kita tengok maqam Ibrahim tu dia dalam bangunan kecil je kan. Sebelum ada bangunan tu, dia satu bangunan besar, mengganggu trafik, mengganggu laluan aliran orang tawaf. Lalu
dicadangkan, pembicaraan para ulama Saudi semua dicadangkan untuk dialihkan. Alih tu ke mana? Ke belakang lagi kan, tapi tetap jajaran yang sama. Dan pandangan ini dia berdasarkan riwayat tadi. Asalnya maqam Ibrahim dah berubah dah. Duduk rapat di Kaabah, tapi di atas keperluan untuk nak diberi laluan dialihkan ke belakang kan. Dan sekarang ni ada keperluan dialihkan ke belakang lagi. Cuma pada hari tidak berlaku lah perbincangan demi perbincangan, katakan tak, kita kena fix yang situ. Yang sebab ini yang terakhir zaman Sayyidina Umar sendiri letak kat situ balik. Berlaku banjir, Sayyidina Umar letak kat situ balik. Jadi kita kena ingat asal maqam Ibrahim tu dia takkan lari daripada Sayyidina Umar. Sangat rapat ayat ni tentang Sayyidina Umar. Atas kehendak Sayyidina Umar nak hasrat dia naklah jadikan maqam Ibrahim sebagai tempat solat. Kekal kat situ. Cuma dirobohkan binaan tu, buat sekecil yang mungkin bangunan tu, binaan tu. Itu dah sampai hari ni tuan-tuan Allah. Tuan-tuan, itu yang pertama. Panjang itu kita. Daripada ngantuk tak ngantuk. Itu yang pertama, kata Sayyidina Umar, aku menepati Tuhanku 3 perkara dalam satu hadis ni. Tapi banyak tuan-tuan, nanti kita huraikan. Satu yang ni. Berikutnya, ini yang kedua, aku juga pernah berkata, wahai Rasulullah, orang yang datang berjumpa dengan Tuhan ni ada orang baik-baik, ada orang jahat-jahat, ada orang jahat juga. Kalaulah Tuhan boleh arahkan para ummul mukminin supaya berhijab, lepas tu turun ayat hijab. Asalnya tidak tuan-tuan. Hijab ni maksud dia apa? Bukannya tudung kan. Hijab ni tirai. Bukan kata maksudnya sebelum itu si Nabi tak bertudung kan. Bukan tudung tu. Yang dimaksudkan hijab ialah tirai. Maksudnya bagaimana tuan-tuan? Sebelum pada turun ayat hijab, ayat diperintahkan min warai hijab. Nak minta apa ke, nak ni hendaklah di sebalik tabir. Tuan-tuan. Sebelum pada itu kehidupan ni perbezaan hukum khas isteri Nabi berbanding umat dia yang lain. Sebelum pada itu Nabi bawa masuk tetamu ke rumah kan, sisi Nabi layan. Sebagaimana kita layan orang tetamu datang hidang makanan apa semua situ kan. Tapi Sayyidina Umar dia sensitif, dia lebih. Orang datang jumpa Nabi ni bukan semua baik-baik kan. Dan memang pun kita akan tengok riwayat, ada seorang tu Uyainah bin Hasan, di antara yang pernah Nabi pelawa dia masuk. Orang yang Nabi pelawa masuk ke rumah ni orang yang ternama lah, orang yang ada kedudukan, orang yang Nabi harapkan untuk dilunakkan hati. Tapi kawan ni dia antara orang jahat lah, orang yang ni. Dia boleh tengok Sayyidatina Aisyah ketika tu di rumah Sayyidatina Aisyah. Kata, siapa budak tu? Dia tengok, mana dia nampak tuan-tuan? Siapa budak tu? Nabi kata, isteri dia lah, anak Abu Bakar. Dia tu kata, Muhammad nak tak kahwin dengan perempuan lagi cantik kaum kami? Gitu. Dia begitu tu, orang macam-macam. Dan itu concern ataupun keprihatinan Sayyidina Umar. Tak boleh ni, kena ada penghormatan tu, kena ada. Dan Sayyidina Umar pun kata cadang pada Nabi, kalau boleh tak, kalau boleh arahkan ini supaya berhijab kan. Pada hari ini pun begitu, zaman dahulu pun begitu tuan-tuan. Bukan semua rakyat jelata nak kita tahap taraf boleh tengok raja kan, boleh tengok apatah lagi boleh tengok apa isteri raja. Oi, tak boleh tuan-tuan. Kalau ambil sejarah Cina contoh kata kan, raja datang ni tuan-tuan semua kena tunduk tak boleh tengok. Siapa yang nampak mengintai pancung kepala. Kamu tak layak nak tengok raja. Itu penghormatan tu tinggi. Itu zaman tu biasa. Dan ini perasaan dia. Bukan boleh tengok-tengok mudah-mudahan. Yang ni itu mahal, tertutup ni mahal. Kenapa agama kita mensyariatkan para wanita dekat dan tertutup? Bukan mengungkung, tapi nak kata mahal. Tak, mahal wanita ini, mulianya. Itu Sayyidina Umar kata. Itu yang kedua. Turun ayat hijab, surah Al-Ahzab ayat ke-54. Tuan-tuan boleh rujuk balik tuan-tuan. Fas'aluhun min wara'i hijab. Dzalikum atharu liqulubikum wa qulubihim. Tuan rahmatullah. Itu dua. Yang ketiga, berikutnya satu ketika, yang ni ada kaitan dengan isu yang pertama kita kongsikan tadi. Yang ketiga, suatu ketika aku dapat berita bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam marah dengan sebahagian isteri baginda.
Lalu aku pergi berjumpa dengan mereka. Aku katakan, lebih baik kamu semua hentikan. Jika tidak, Allah pasti akan gantikan untuk Rasulnya isteri yang lebih baik daripada kamu semua. Ini ayat Quran tadi. Asa rabbuhu in talaqakunna an yubdilahu azwajan khairan minkun. Itu kata-kata Sayyidina Umar. Lepas dapat tahu ni. Sehinggalah Sayyidina Umar kata, aku berjumpa dengan salah seorang isteri baginda. Beliau menjawab, wahai Umar, Rasulullah tak pun nasihati isterinya. Menjadi mengapa engkau sendiri sibuk menasihati kami? Ni marah pula isteri Nabi yang lain. Tak disebut siapa kat sini. Jadi tuan-tuan boleh bayangkan realiti kita itu. Sayyidina Umar, dia pula nasihat. Nabi tak. Ini akhlak Nabi SAW. Ini Nabi terhati. Dan Nabi tu perangai je begitu, tuan-tuan. Nabi ada Nabi tak berkenan, Nabi marah perasaan tu. Dan Nabi dia tak sebut terus. Ni kita kena belajar akhlak marah. Sebagaimana Nabi SAW. Saya pun tengah berusaha lagi. Time marah tu jangan cakap. Sebab itu Nabi tidak dikenali marah dengan marah-marah. Time marah tu keluar perkataan tak, tuan-tuan. Tapi orang kenal Nabi dan orang terasa sangat kemarahan Nabi dengan keadaan. Nabi apabila marah, time tu dia marah, muka dia merah. Muka dia merah sampai naik urat antara dua kening Nabi. Isteri Nabi pun tahu ni Nabi tengah marah ni. Mari. Kadang lebih terasa sampai perasaan marah banding daripada marah dengan mulut tu. Itu Nabi, tuan-tuan. Tapi adalah keadaannya sisi buat tak ni. Perlukan bantuan, perlukan orang luar pula. Jadi Sayyidina Umar yang pergi marah kat isteri Nabi, tapi ada seorang isteri Nabi lain pula kata, Umar kau menyibuk, Nabi tak ada pun nasihat kami, kau pula menyibuk. Ini biasa, tuan-tuan Allah. Lalu Allah pun turunkan ayat yang tadi, surah At-Tahrim ayat 5, hadis surah Al-Bukhari. Imam Bukhari letak pula hadis ini dalam kitab tafsir dalam bab surah Al-Baqarah ayat 125. Merujuk kepada tentang ayat maqam Ibrahim. Kisah dia sama, tuan-tuan, tapi diletak di tempat yang lain. Sama juga atas orang kata sunnah yang sama para ulama hadis buat tu. Riwayat yang sama, tapi dalam perbincangan rumah tangga kita letak tajuk lain. Isteri-isteri berpakat mendesak Nabi, ataupun Nabi juga teruji ujian, dipaksa, didesak oleh isteri. Maka kita apatah lagi. Wallahu alam, tuan-tuan hormati Allah. Saya sebut tadi kita akan baca yang ni saja. Cuma saya nak lanjutkan kepada isu lain. Boleh, tuan-tuan? InsyaAllah. Iaitu, tuan-tuan rasa tertarik tak untuk nak tahu tentang Sayyidina Umar lagi? Sayyidina Umar kata, aku kena wafaqtu Rabbi. Apa yang aku cakap ni kena dengan kehendak Tuhanku pada 3 perkara. Tuan-tuan, bukan 3 sahaja. Para ulama kumpul. Kemudian ni dipanggil muwafaqat Umar. Muwafaqat Umar. Apa terjemahan Melayu dia? Apa sebut, tuan-tuan? Apa yang Sayyidina Umar nak, apa yang pendapat Sayyidina Umar tu kena taufiq, wafaq, kena dengan kehendak Allah Ta'ala. Itu terjemah, tu tak jumpa perkataan muwafaqat Umar. Ada beberapa kitab, antaranya saya buat catatan tadi, antara kitab yang ni dalam kitab Arab lah, dan saya dalam Melayu pun dah ada, bahasa Melayu pun dah ada orang terjemahkan muwafaqat Umar. Antaranya Fathul Wahhab fi muwafaqat Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Kumpul, tuan-tuan, beberapa kitab, sebahagian dapat kumpul ada 20 lebih. Ada 20 lebih isu yang Sayyidina Umar kata begitu, kena dengan Allah Ta'ala nak. Ada yang kata belas-belas. Saya dapat kumpul 10 sahaja dalam pembacaan. 3 kita dah sebut tadi. Saya nak baca 7 lagi untuk tuan-tuan rasa Sayyidina Umar ni macam mana. Dan untuk nak rasa Quran ni, tuan-tuan, dia kitab yang berinteraksi dengan zaman masa dia turun. Dia bukannya kita baca tak, dia ada cerita belakang dia. Sebab itu kalau kita memahami ayat Quran dengan asbabun nuzul, dengan apa cerita di belakang tu, dia jadi syok, tuan. Sebab itu Quran dia bukan cerita terperinci segala benda, tapi disebut setiap perkara tu Quran sentuh. Untuk kita baca satu, kita boleh
nampak yang dalam tu. Dengan cara kita kena ada ilmu, kita mendalami tuan-tuan. Saya nak kongsikan beberapa lagi muwafaqat Umar. Boleh tuan-tuan? Masya-Allah. Masuk waktu dah ni. Kita sambung sikit lagi. Boleh? Saya pun nak kena gerak awal sebenarnya. Baik, tak larat. Ni tapi dia masih semangat. Baik, tiga perkara kita dah sebut. Yang pertama tentang maqam Ibrahim. Ni semua muwafaqat yang disebut dalam Al-Quran. Yang kedua hijab, kan? Hijab isteri Nabi. Yang ketiga tadi ayat disebut tahdid, apa ancaman, teguran Sayyidina Umar kepada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan talak. Baik, yang berikutnya tuan-tuan, sebelum pada tu kita nak gerakkan otak kita tuan-tuan. Ada tak lagi tuan-tuan ingat perkara yang Sayyidina Umar kata begitu kena dengan Allah hendak letakkan dalam Al-Quran? Ingat tuan-tuan apa isu ni? Perang Badar. Ingat tak? Tentang tawanan perang Badar. Kan? Kita belajar tentang sirah, tentang tawanan perang Badar. Lebih kurang 70 orang. Tentera Quraisy, musyrikin Mekah ditawan. Apa nak buat? Bincang para sahabat ni. Sayyidina Umar kata apa? Bunuh. Kan? Tak ada, kita tak boleh simpan-simpan, bunuh. Nabi kata apa tuan-tuan? Nabi maksud minta pandangan lah. Minta pandangan Sayyidina Umar, minta pandangan Sayyidina Abu Bakar dan lain-lain. Sayyidina Abu Bakar dan dia kata majoriti yang lain kata Rasulullah lebih baik kita jadikan tebusan. Tak? Jadikan tebusan, dapat duit. Lagipun ni saudara kita yang ni perasaan tu. Dan Nabi SAW cenderung kepada Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar dan sahabat-sahabat yang lain. Boleh dikatakan Sayyidina Umar seorang saja yang ketika tu, tuan-tuan. Dan tengok-tengok siapa yang terjadilah memang tawanan itu jadikan tebusan, yang kalau tak boleh kena tebus di sendiri, kena ajar anak Islam tu kan. Tapi kehendak Allah yang pada masa itu sebenarnya setepatnya apa tuan-tuan? Sebagai Sayyidina Umar. Allah pun sebut dalam Al-Quran, mana ayat dia? Surah ni, wafaqtu rabbi, baik. Dalam surah Al-Anfal ayat 67 Allah sebut ma kana li nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuthkhina fil ard. Tak patut bagi nabi nak ada hamba sehinggalah dia betul-betul kukuh di atas muka bumi ni, atas dunia ni. Maksudnya tak patut ni ada hamba ni, hamba tawanan perang. Turidu na'aradad dunya wallahu yuridul akhirah. Semata-mata kamu nak kepentingan duniawi. Maksud apa tadi kan? Sebagai tebusan, dapat duit, dapat ni. Walhal Allah nak akhirat. Pada akhirat. Itu tuan-tuan. Kena Sayyidina Umar kan. Sebab itu apabila dikumpul lagi, nanti ada rumusan dia. Itu yang keempat dah tuan-tuan. Kelima, keenam, ketujuh, ini satu isu tetapi dikira benda yang berlainan. Saya kira benda yang berlainan sebab dia berlaku pada masa yang berlainan. Tetapi sebahagian penulis dia mengatakan ini satu perkara saja yang jadi beza ni. Ada 20 ke ada belas. Tentang apa tuan-tuan? Tentang arak. Tentang arak, pengharaman arak tuan-tuan. Ni ada dalam riwayat An-Nasa'i, Abu Daud, Ahmad dan lain-lain tuan-tuan. Baik kita ikut satu-satu tuan-tuan. Kronologi pengharaman arak itu bagaimana? Sayyidina Umar cerita. Sayyidina Umar yang berkata, arak sebelum pada itu menjadi itu adat budaya kan, minum walaupun beriman kita dalam Islam masa tu minum arak. Berlaku kes antara saya buat dalam buku yang ketiga, Sayyidina Hamzah, pak saudara Nabi, dia pernah minum arak, mabuk tuan. Dia keluar rumah, dia pergi tetak unta. Dia pergi potong bonggol unta. Ada 2 ekor unta, dia pergi bonggol. Tak kira lah unta siapa. Menangis tuan unta. Tuan unta tu siapa? Sayyidina Ali. Nak pula dia Sayyidina Ali cerita ni adalah ada sahih Bukhari ke Muslim lain-lain. Dia cerita aku letak tambat unta kat situ sementara nak pergi kumpul barang, nak pergi cari izkhir untuk nak jual tuan. Masa tu dia kata aku nak kumpul belanja nak kahwin dengan anak Rasulullah. Letak kat situ kejap, aku balik unta aku mati. Unta aku kena berdajar ke orang. Tengok pas saudara aku sendiri. Tu kesan mabuk tuan. Mabuk ni habis tak ingat apa. Jadi itu antara keadaan dia yang berlaku. Sayyidina Umar apabila dah Islam, dia
kesedaran atau perasaan dia tu dia halus tuan-tuan. Dia yang minta Allah Subhanahu Wa Taala, dia berdoa, Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan syafian. Ya Allah, terangkan kepada kami, turunlah ayat tentang arak ni, penerangan yang jelas, penerangan yang cukup. Apa haram ke tak ni? Kalau cara fikir, duk fikir macam tak kena, banyak buruk ni. Tapi tak turun wahyu lagi. Nabi nak haram tak boleh. Satu benda haram ke halal itu mesti ada syariat, bukan Nabi saja-saja. Alhamdulillah. Sayyidina Umar, Nabi tak rasa gitu, Sayyidina Umar yang rasa gitu. Dia berdoa kepada Allah sebagaimana itu turun ayat Allah SWT. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmu kabiru wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Surah Al-Baqarah ayat 219. Ini ayat pertama yang turun tentang arak. Mereka bertanya kamu Muhammad tentang khamar, tentang arak, tentang judi. Katakanlah dua perkara itu, arak dan judi itu, ada benda yang tak elok, ismun kabir, dosa yang besar, banyak bahana, besar bahana dia. Tapi ada juga manafi', ada juga benda yang baik. Arak diceritakan kebaikan-kebaikan arak ni adalah kebaikan-kebaikannya juga. Tapi wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima, tapi keburukan dia lebih besar daripada kebaikan dia. Allah bagi pilihan. Otak fikir nak ambil ke tak nak, terpulang. Sekadar itu tuan-tuan. Berlalunya masa, berlaku isu, Sayyidina Umar tak puas hati. Doa lagi tuan-tuan, Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan syafian. Ya Allah, tak selesai. Mohonlah petunjuk, penerangan jelas. Turun ayat kedua tentang khamar, iaitu surah An-Nisa ayat 43. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Jadi ada kisah dia kan, sahabat Nabi solat sambil masa tu tengah apa isap pula dah minum arak waktu pergi solat, berlaku isu kan. Itu keadaannya. Turun daripada doa harapan ataupun permintaan Sayyidina Umar, turun ayat tu, wahai sekalian orang beriman, jangan kamu dekati solat masa tu kamu sedang mabuk. Tu kan. Haram tak lagi? Tak haram lagi kan. Cuma ada ketika haram, tak boleh. Nak solat jangan keadaan mabuk, tuan-tuan. Kemudian tak selesai isu tu, Sayyidina Umar doa lagi, Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan syafian. Barulah turun ayat surah Al-Maidah ayat 90-91, yang ni ayat pemutus tentang arak ni. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun. Fajtanibuh, jauhi. Makna haram tu. Habis tuan-tuan. Kita sebut tadi kehendak ini tentang perharaman ni mari daripada siapa? Sayyidina Umar. Insya-Allah tuan. Ni tiga saya kira pada isu yang berlainan tu. Saya kata ni tiga dah. 5, 6, 7 tentang khamar daripada Sayyidina Umar juga tuan-tuan. Sikit lagi secara ringkas saya sebut belakangan terakhirnya. Antara yang ke-8 tentang ta'liq ala khalqil insan. Ini sama juga macam tadi. Ada kata-kata Sayyidina Umar itu diangkat menjadi ayat Al-Quran. Iaitu berkaitan dengan surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun ayat 12. Turun kepada Nabi SAW. Nabi pun sampaikan ayat itu. Apa ayatnya berbunyi, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sesungguhnya kami ciptakan manusia daripada sulalah min tin, daripada rantaian, daripada gabungan tanah kan. Nabi sampaikan, wahyu turun itu. Sayyidina Umar dengar tu terus berkata, faqultu ana, aku pun terus kata, terkeluar, tabarakallahu ahsanul khaliqin. Allah maha hebatnya Allah, sebaik-baik Allah, pencipta yang terbaik. Turun lepas pada tu ayat Al-Mu'minun yang disambung ayat ke-14, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Tuan Allah, tuan-tuan dengar hadis Sayyidina Umar, ya Allah kata kita akan ni. Itu tuan-tuan. Yang ke-9 dan yang ke-10 panjanglah saya nak cerita tuan-tuan. Sebab ni nak kena huraikan ni.
Kita berhenti setakat ni, kita nak sambung tuan. Sambung. Ringkas 9 dan 10. Saya cuba mudahkan. Yang ke-9 iaitu tentang tajuk sebut as-sa'i Umar, usaha Sayyidina Umar menghalang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat ke atas jenazah munafik. Ini cerita tentang Abdullah bin Ubay bin Salul, kan? Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia ketua munafik. Sahabat Nabi pun tahu punyalah jahat dia. Dia yang buat cerita jadi porak peranda rumah tangga Nabi, kan? Hadisul if, tuan-tuan. Meninggal dia, anak dia datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam minta ihsan. Dan tuan-tuan, anak dia ni sahabat Nabi yang antara yang terbaik, Abdullah bin Ubay bin Salul. Jangan kata dia ambil kesempatan, tak kan? Dia sendiri tawar diri kepada Rasulullah, kalaulah tuan nak bunuh ayah saya, jangan bagi orang lain, bagi saya. Tu anak dia. Sebab apa? Ayah saya sayang. Saya tak nak orang lain yang bunuh, nanti saya tak tahan tengok orang pembunuh ayah saya, tak pasal-pasal saya bunuh dia. Kalau nak bunuh, biar saya yang bunuh. Ui, tak ada macam tu. Tapi Nabi kata jangan, tak payah. Nabi tak bagilah, tuan-tuan. Tapi ayah dia mati, dia khidmat pada ayah dia, dia minta apa, tuan-tuan? Dia minta Rasulullah pertama, dia minta baju untuk dikafankan ayah dia. Ni ada hukum dia, tuan-tuan. Itu satu. Kemudian Rasulullah pergi solat jenazah dia. Dan tahu munafik ni kafir sebenarnya, kan? Cuma luaran Islam, secara hukum dia kafir. Dia tidak solat. Masa dia pergi masa Rasulullah nak pergi solat, Sayyidina Umar tak bagi. Faqal ya Rasulullah, kan? Di sini. Falamma arada an yusalli alaihi jadabahu Umar faqal. Masa Rasulullah nak solat, Sayyidina Umar tarik. Apa ni? Jangan buat macam tak boleh, kan? Faqal alaysa Allah nahaka an tusalli ala al-munafiqin. Bukankah Allah tak bagi tuan solat ke atas munafik? Apa kata Nabi, tuan-tuan? Ni Nabi, akhlak kita boleh tengok kelunakan, kelembutan hati antara orang. Nabi macam mana, Omar macam. Dua-dua tidak kita kata bandel lebih betul, tidak. Tapi orang kata ciri ataupun perangai masing-masing. Nah, Sayyidina Omar dia tegas, Rasulullah dia ada kelembutan sebagai Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nabi tahu Allah halang, Allah tak bagi. Tapi Nabi kata ana baina khiyaratain. Saya ada dua pilihan. Allah bagi dua pilihan. Bukan Nabi suka-suka. Apa pilihan dia? Nabi pun baca faqal, iaitu surah At-Taubah ayat 80. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. Tak kisahlah Muhammad, kamu minta istighfar untuk mereka ke, tak minta istighfar untuk mereka ke. Mereka ni merujuk pada munafik. In tastaghfir lahum 70 marratan fala yaghfirallahu lahum. Sekalipun engkau minta ampun untuk mereka 70 kali pun, Allah takkan ampunkan mereka. Allah kata begitu ayat tu. Dalam ayat tu Nabi kata Allah bagi pilihan, kan? Nak istighfar, nak doa kata, tak doa kata. Tapi doa apa, tak doa ke, Allah tak ampun pun. Cuma aku ni Allah bagi pilihan, boleh buat, aku buatlah, kan? Tuan-tuan, Allah kata tadi dalam Quran, sekiranya kamu istighfar kepada mereka 70 kali, Allah takkan ampunkan juga. Mana 71 kali, 72 kali, macam mana, tuan-tuan? Ini bahasa Arab, tuan-tuan. 70 kadang dia bukan kat sini, dia bermaksud tahdid, spesifik number tu. Dia bermaksud banyak. Tu angka 7, 70, kita baca hadis, baca Al-Quran, dia boleh ditafsirkan maksud banyak, tuan-tuan. Orang Arab maksud banyak ni, 7. Kalau orang Kelantan dia ada, dulu istilah kita zaman saya tu, nak kata banyak. Zaman kita pun apa, tak ingatlah perkataan. Kita faham banyak lah tu. Banyak lah tu. Begitu, tuan-tuan. Arab 70. Maknanya kata, marilah 7,000 tak kira pun tetap Allah tidak ampunkan. Nabi SAW buat macam tu atas ayat ini. At-Taubah ayat 80. Fasalla alaihi. Nabi pun salat ke atas jenazah tu. Fanazalat. Tu lepas itu ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini surah At-Taubah ayat 84, iaitu wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Jangan kamu salat ke atas mereka yang mati sampai bila-bila dah, kan?
Ini arahan tuntas daripada Allah Subhanahu wa taala. Wala taqum ala qabri. Bukan sekadar jangan solat, jangan berdiri pergi ziarah kubur pun jangan. Ni munafik. Allah putuskan. Mana kena dengan siapa? Kena dengan kehendak Sayyidina Umar. Allah. Ayat-ayat ini kita tengok tuan-tuan kalau lalu, yalah ni Sayyidina Umar ni. Itu tak cerita ayat lain yang berkaitan sahabat Nabi yang lain lagi. Dan yang terakhir tuan-tuan rahmati Allah, ini ar-raddu 'alal yahud, iaitu bantahan bantahan Sayyidina Umar kepada Yahudi apabila menyebut tentang malaikat ini. Ini hadis ini riwayat ada dalam tafsir Tabari, dan Imam Ibn Hajar Al-Asqalani kata hadis ini riwayat ini ada banyak. Wa hadhihi turuq yuqawi ba'daha ba'dan. Riwayat-riwayat itu menguatkan antara satu sama lain. Maknanya riwayat ini boleh diterima. Apa cerita dia tuan-tuan? Iaitu ada seorang Yahudi, anna Yahudiyan laqiya Umar bin Al-Khattab faqal. Ada seorang Yahudi, dan kita tahu tuan-tuan, zaman di Madinah itu masyarakatnya ada masyarakat Yahudi, Nabi pun berhutang, pinjam, tajak barang Yahudi, itu biasa. Masyarakat majmuk tuan-tuan. Bersembang. Ada seorang Yahudi jumpa Sayyidina Umar bersembang, dia kata, "Inna Jibril alladhi yadhkuru sahibukum aduwwan lana." Umar tahu tak yang sahibnya tuan kamu, rujuk kepada Nabi, yang tuan kamu cerita pasal Jibril apa ini, Jibril hantar wahyu kepada dia, Jibril itu musuh kami. Oh ni Yahudi jahat pun. Jibril itu musuh kami. Umar pun kata, "Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikal fa inna Allah aduwwun lil kafirin." Itu kata Sayyidina Umar balas tuan-tuan. Siapa yang memusuhi Allah, memusuhi malaikatnya, memusuhi rasulnya, memusuhi hatta Jibril, Mikail, sesungguhnya Allah musuh kepada orang kafir. Dia balas macam tu. Dan ayat ni turun. Lepas tu fanazalat hadhil ayat. Turun ayat ni tuan-tuan. Surah apa tuan-tuan? Tak disebut kat sini. Ni macam surah Al-Baqarah tuan-tuan. Al-Baqarah je tak? Surah Al-Baqarah. Itu mai sama tadi atas lisan Sayyidina Umar. Insya-Allah tuan-tuan. Allah Sayyidina Umar. Sebab itu riwayat Al-Bukhari, anak dia Ibnu Umar kata, dia duduk perhati ayah dia, bukan angkat sangat ayah dia, tapi itu yang berlaku. Dia kata, "Ma nazala bin nasi amrun qattun faqalu fihi wa qala fihi Umar illa nazala fihi al-Quran ala nahwi ma qala Umar." Tak ada lah turun berlakunya satu isu yang mana orang ramai duk kata A, Umar duk kata B, malaikat lepas tu akan turun ayat Allah Ta'ala akan sebut sebagaimana Sayyidina Umar kata. Tuan-tuan kumpul tadi, tuan-tuan itu isu-isu dia, hatta Nabi pun kena pada lebih dari Umar. Sebab itu kata Nabi SAW, kalau ada Nabi selepas aku, tak ada orang lain dah, Umar. Tuan-tuan rahmatullah, dengan ini saya nak sebut apa tuan-tuan? Kita ahli sunnah wal jamaah, kita mencintai para sahabat Nabi, kita mencintai terutamanya sahabat Nabi yang utama, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Tengok dengan ayat-ayat Quran yang ada ini, kita baca Al-Quran. Jadi saya duk rasa tak logik, tak boleh masuk, cannot brain. Kalau orang membenci Sayyidina Umar, Syiahnya, orang terpengaruh dengan Syiah yang membenci Sayyidina Umar bin Abu Bakar, tak boleh tuan-tuan. Dia tak kena dengan agama kita. Sebab itu rahmatullah, mudah-mudahan Allah pelihara kita daripada da'iyah, pelihara keturunan kita daripada da'iyah Syiah, dan ini benda besar rahmatullah. Sekadar itu saja, mohon ampun dan maaf. Ada soalan? Kalau ada, saya buka. Jelas tuan-tuan dah? Tak ada. Kalau tidak, kita berhenti setakat ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Maaf atas salah silap, dia dah tak keluar betul ayat ni. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.